Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bertemu lagi dan kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu pendidikan Islam tingkatan 4. Kita masih lagi dalam bidang fiqh. Kita nak sambung muamalah Islam. Kita nak sambung muamalah Islam. Sebelum ini kita dah belajar unit yang pertama tentang muamalah Islam, tentang apa itu muamalah, apa dalil-dalil muamalah. Kemudian kita dah belajar tentang matlamat muamalah, tujuan muamalah, dan kita dah belajar tentang apakah muamalah yang dibenarkan dan tidak dibenarkan, apakah unsur-unsur yang tidak dibenarkan. Kemudian kita dah belajar tentang akad, akad, rukun-rukun akad. Kita dah belajar di situ. Itu di unit yang pertama. Hari ini kita nak sambung ke unit yang kedua dalam muamalah Islam. Kita nak belajar tentang jenis-jenis akad dalam muamalah Islam. Jenis-jenis akad yang diharuskan dalam muamalah Islam. Kita mulakan insya-Allah. Jenis akad dalam muamalah Islam kita boleh bahagikan kepada 5 kategori. 5 kategori. Yang pertama, kategori pertukaran. Yang kedua, kategori jaminan. Yang ketiga, kategori perkongsian. Yang keempat, kategori ejen. Dan yang kelima ialah kategori jaminan. Tapi setiap kategori itu dia ada jenis-jenisnya dah. Contohnya kategori pertukaran. Ada 2 jenis dalam muamalah Islam yang diharuskan melibatkan pertukaran. Yang pertama, jual beli. Jual beli, nanti lepas ini kita akan belajar apa itu jual beli. Kemudian jual beli ini di dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-bai'. Yang kedua ialah sewaan. Sewaan. Kita menyewa, dan lepas ini kita akan sebut sikitlah tentang sewaan. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-ijarah. Kategori yang kedua ialah kategori jaminan. Di bawahnya kita akan belajar empat jenis muamalah yang tergolong dalam kategori jaminan. Yang pertama, hibah nama dia. Hibah pun bahasa Arab lah, hibah. Kita akan belajar lepas ini. Kemudian al-qard, kemudian wakaf ataupun waqaf, kemudian wadi'ah. Ini 4 jenis muamalah ini tergolong dalam kategori jaminan. Kita jamin. Salah ni kategori nanti lepas ni, bukan jaminan tu. Jaminan ada 2 dengan 5 tu jaminan. Kita tengok lepas ni apa kategori dia tu. Kemudian yang ketiga kategorinya ialah kategori perkongsian. Kategori perkongsian di bawahnya ada 2 jenis yang kita akan sebut, iaitu musyarakah. Yang kedua ialah mudharabah. Yang kedua ialah mudharabah. Dan yang kategori yang keempat, kategori ejen. Kita jadi ejen. Kita akan belajar satu saja, iaitu wakalah, ejen. Dan satu lagi ialah kategori jaminan. Jaminan kita akan belajar 2, iaitu kafalah dan ar-rahnu. Kafalah dan rahnu. Cuma jaminan yang kedua tu salah tu. Nanti kita tengok lepas ni apa dia tu. Nanti ubah lah. Ubah dalam nota. Untuk nombor 2 tu kategori pemberian ke, ingat. Nanti kita tengok lepas ni. Bukan, kategori yang kedua tu tukar kepada
kebajikan. Nombor 2 tu kategori kebajikan. Salah. Ini kopi ustaz ni salah. Ustaz bagi kopi yang bukan kopi, salah salin. Okey. Kita tengok satu persatu lah tentang muamalah Islam ini. Yang pertama, jenis muamalah yang tergolong dalam kategori pertukaran. Okey, kategori pertukaran ada 2 yang ada dalam buku teks yang kita akan belajar, tapi huraian dia ringkas saja. Kalau buku teks lama dia panjang, tapi buku teks baru ni ataupun sukatan baru ni dia ringkas-ringkas, dia memperkenalkan sahaja. Okey, dia tidak mendetailkan. Okey, kalau nak mendetailkan kena belajar secara kena ambil syariah lah dalam peringkat yang lebih tinggi. Tapi dalam kita pendidikan Islam ni dia perkenalkan apa itu saja, apa itu jual beli, apa itu sewaan, suruh kita kenal je. Okey. Dalam bidang pertukaran yang melibatkan pertukaran, kita tukar, ada 2 jenis. Yang pertama jenisnya ialah jual beli. Okey. Dalam bahasa Arab disebut sebagai al-bai'. Okey, al-bai'. Maksud al-bai' ialah suatu akad pertukaran barang dengan barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Okey, itu maksudnya jual beli, maknanya kita tukar barang dengan barang. Okey. Dan pertukaran itu mestilah penjual dan pembeli bersetuju, tak boleh nak paksa-paksa. Okey. Jadi pertukaran barang dengan barang, tak kiralah dipanggil sistem apa, barang dengan barang, sistem barter ke ataupun sistem melibatkan duit ke, itu kalau kita tukar, maka dipanggil sebagai jual beli, dan jual beli ini dihalalkan dan diharuskan. Wa ahallallahu al-bai'. Allah telah menghalalkan jual beli, dan kita boleh membuka bisnes. Kita gunakan medium jual beli ini untuk mencari rezeki, memang dihalalkan dalam Islam. Okey, contohnya membeli makanan di kantin sekolah dengan duit. Itu melibatkan pertukaran. Okey, kita pergi sekolah, kita perlu kepada makanan. Okey, makanan tu didapat di mana? Biasanya di sekolah, di kantin lah. Maka kita nak memiliki makanan itu, kita pergi tukar duit kita dengan makanan di kantin sekolah, maka berlakulah jual beli. Cuma ada peraturan lah dalam berjual beli ni. Kalau kita detailkan dalam jual beli, banyak perbahasan. Okey, jadi apa-apa sajalah kita tukar, melibatkan pertukaran barang, itu dipanggil jual beli. Okey, kita tukar pensel dengan pensel, pensel dengan pen. Okey, tukar beg dengan apa-apa sajalah benda yang melibatkan pertukaran barang, ataupun kita bagi duit itu adalah dikira sebagai barang juga. Itu dipanggil sebagai jual beli, dan jual beli ini diharuskan dalam Islam. Okey, kecuali yang mengandungi unsur-unsur yang tidak dihalalkan. Okey, tidak dihalalkan. Cukup setakat itu untuk jual beli, ada dalam buku teks anda. Untuk detailnya kita kena belajar secara kalau sambung belajar dalam bidang agama, dia akan ada lah. Kita setakat memperkenalkan sahaja. Yang kedua, sewaan. Sewaan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-ijarah. Apakah maksud sewaan? Maksud sewaan ialah akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberikan secara sewa dengan pembayaran tertentu. Pertukaran pada sewaan juga dikatakan akad yang kita nak serahkan manfaat barang. Okey. Kemudian apabila penyewa menyerahkan manfaat barang itu, pemberi sewa menyerahkan manfaat barang, maka penyewa kena bayar lah. Itu manfaat. Contohnya sewaan rumah. Sewaan rumah. Rumah, kita bukan beli rumah, bukan kita tukar duit kita dengan rumah. Kita tukar dengan manfaat rumah. Apa manfaat rumah?
Manfaat rumah ialah kita boleh duduk, kita boleh mendiami di situ, kita boleh berkeluarga di situ, kita boleh tidur di situ. Itu manfaat rumah. Okey, apabila kita tiada rumah dan kita bukan nak beli rumah dia tu, kita nak duduk saja di rumah tu, boleh kita menyewa. Okey, kita sewa. Sewa maknanya rumah itu bukan milik kita, tapi manfaat rumah itu menjadi hak kita lah, dengan kita bayar bulan-bulan contohnya, bergantung kepada persetujuan lah. Katakan rumah sewa, tuan bagi sewa itu menyewakan, dia bagi RM300 sebulan, maka kita kena bayar RM300 sebulan. Jadi sebagai balasannya kita dapat duduk rumah dia, okey, kita dapat segala manfaat rumah tu, diam di situ, okey. Itu pemberi sewa akan bagi dengan kita lah. Itu maknanya sewaan. Dan sewaan ini termasuklah juga upah. Upah itu dikira sebagai sewaan. Contohnya kita nak buat rumah. Kita nak buat rumah, kita tak pandai buat sendiri, kita upah orang. Okey. Katakan Pak Cik Daulah. Pak Cik Daulah tu tukang rumah. Kita nak suruh buat rumah kita. Lalu kita upah dia, kita bukan beli dia. Okey, kita bukan jual beli dia. Kita ambil manfaat tenaga dia, kemahiran dia untuk buat rumah kita. Okey, maka maknanya kita menyewa dia. Menyewa dia. Itu dengan menyewa tu maknanya dia kerja buat rumah kita, kemudian tanggungjawab kita ialah bayar upah kepada dia. Ini juga dalam kategori sewaan. Semua orang bekerja tu yang melibatkan sewaan, termasuklah cikgu-cikgu, doktor, apalah kerjaya-kerjaya selalu melibatkan sewaan. Contohnya guru mengajar. Okey, siapa yang menyewa guru ini? Kerajaan menyewa guru, dan guru kena bagi manfaat dia. Okey, tenaga pengajaran dia. Dia mengajar berdasarkan kemahiran dia. Okey, bukan kerajaan beli, kerajaan bayar manfaat guru untuk mengajar. Itu dipanggil sebagai sewaan. Okey, sebagai balasannya kerajaan akan bayar upah yang dipanggil sebagai gaji. Itu melibatkan sistem sewaan. Okey, diharuskan dalam Islam. Okey. Yang pertama tadi ialah pertukaran. Yang kedua kategorinya ialah kategori kebajikan. Ada 4 di bawah kategori kebajikan. Kebajikan, bukan jaminan tadi. Salah yang mula-mula tadi. Baiki jaminan yang kedua mula-mula tu tukar kepada kebajikan. Kategori kebajikan ni ada 4. Okey. Yang pertama nama dia ialah hibah. Hibah, apa maksud hibah? Memberikan sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Maknanya bagi masa hidup. Itu dipanggil sebagai hibah. Contohnya memberikan sebuah rumah kepada anak. Okey, ayah memberi rumah kepada anak masa ayah masih hidup lagi. Okey, maknanya rumah itu diberi terus, bukan lagi jadi milik ayah tapi milik anak. Itu dipanggil sebagai hibah. Dan hibah ni percuma, tidak payah bayar. Hibah. Kalau bayar itu dipanggil jual beli. Okey. Ini hibah ni tak payah bayar, ia bagi free. Okey. Bagi rumah, bagi kereta, okey, bagi pakaian kemas, okey. Itu dipanggil sebagai, kalau dia bagi masa hidup, dipanggil sebagai hibah. Okey. Dia berbeza dengan pusaka. Pusaka dia tak bagi masa hidup. Okey, apabila dia mati, maka dia tinggalkan harta. Harta itu dipanggil harta pusaka, bukan hibah. Okey, dan dia juga berbeza dengan wasiat. Wasiat ini maknanya dia pesan. Dia pesan, kalau aku mati, rumah ini bagi kepada siapa-siapa. Maknanya masa dia hidup, rumah tu masih milik dia. Apabila mati saja, maka pesanan itu berlaku, wasiat itu berlaku, akan diberi kepada orang yang dia wasiatkan. Okey, tajuk wasiat ni akan ada dalam tingkatan 5 nanti. Begitu juga dengan tajuk
harta pusaka. Di kata 4 ni kita belajar hibah. Hibah iaitu kita ulang semula, memberi barang ataupun sesuatu secara percuma, dengan hati yang ikhlas, rela hati, sedangkan orang yang memberi itu masih hidup, bertukar milik masa hidup lagi. Itu dipanggil sebagai hibah. Yang kedua, qard. Al-qardu, maksudnya ialah memberikan hutang wang kepada orang lain tanpa sebarang imbuhan ataupun faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah yang sama. Ini kebajikan dalam Islam. Kebajikan yang maknanya kita bagi hutang kepada orang lain, dan hutang yang dalam Islam ini tidak boleh ada imbuhan. Maknanya kalau kita berhutang 100, bayar pun 100 lah, tidak ada faedah. Perlu bayar kembali dengan jumlah yang sama. Kena bayar kembali dah. Hari ni contohnya kita berhutang dengan kawan kita RM5. Esok kena bayar RM5. Tahun depan pun kalau tak bayar lagi kena bayar RM5 juga. Tetap yang sama. Maknanya ini kebajikan. Tak boleh kita ambil lebih. Contohnya kita berhutang, kita hutangkan kepada kawan kita RM5, maka kita syaratkan esok bayar RM6. Itu bukan al-qard, itu riba. Itu riba. Dan diharamkan riba itu dalam Islam. Hutang diharuskan, bahkan kadang-kadang hutang ini menjadi sunat, kadang-kadang hutang itu menjadi wajib. Itu perbahasannya panjang sikit dah. Contoh hutang ialah memberi pinjaman wang RM100 untuk kegunaan peribadi. Ada keluarga itu dia perlukan duit, kita hutangkan kepada dia, kita pinjamkan duit kepada dia untuk kegunaan peribadi dia, dengan syarat dia kena bayar RM100 juga. Itu dipanggil sebagai qard. Seterusnya yang ketiga di bawah kategori kebajikan, nama dia ialah wakaf. Orang panggil wakaf. Apa maksud wakaf? Wakaf ialah mewakafkan harta yang dapat diambil manfaatnya secara kekal fizikalnya, ainnya, untuk penggunaan yang baik serta bertujuan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf ni maknanya kita bagi harta kita kepada orang ramai untuk kegunaan orang ramai. Yang orang ramai ni boleh ambil manfaat daripada harta kita tu. Dan harta itu bersifat kekal, bukan harta yang tidak kekal. Dan mestilah ada wakaf ini mestilah penggunaan wakaf itu untuk tujuan yang baik dan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakaf. Kalau kita bagi kepada individu, kita panggil sebagai hibah. Itu bagi tapi kalau kita waki kepada untuk kegunaan ramai, itu dipanggil sebagai wakaf. Masa hidup lagi dia wakafkan. Contohnya, mewakafkan rumah untuk pusat penjagaan anak-anak yatim. Kita nak buat kebajikan, kesian kepada anak yatim ramai, tidak ada rumah nak huni, maka kita buat satu rumah, kita wakafkan. Wakafkan rumah maknanya anak-anak yatim akan boleh guna rumah tu. Apabila kita wakafkan, rumah itu bukan lagi milik kita lah. Ia akan jadi milik bersama untuk kegunaan anak-anak yatim, iaitu bertujuan mendapat keredaan Allah. Ada orang wakafkan tanah untuk buat masjid, wakafkan tanah untuk buat sekolah. Banyak kategori wakaf ni, untuk buat kubur. Dan apabila wakaf berlaku, harta yang diwakaf itu tidak boleh diambil balik lah. Anak-anak dia, kalau ayah dia mati, harta yang telah ayah wakafkan, dia tidak akan jadi pesaka. Dia akan jadi milik organisasi yang dia wakafkan, milik orang ramai. Jangan buat jadi harta pesaka. Jangan tuntut, sebab itu sudah diwakafkan. Ada yang keempat di bawah kategori kebajikan, nama dia ialah wadi'ah. Al-wadi'ah atau wadi'ah. Wadi'ah maknanya ialah memberikan sesuatu barang kepada orang lain agar disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya.
Maknanya kita pergi simpan barang kepada orang lain. Orang lain pun ambil barang dia jaga. Itu kebajikan lah. Kebajikan menjaga barang orang lain. Boleh kita simpan barang kita kepada orang lain untuk dijaga. Contohnya simpanan wang, kita menyimpan wang kita di bank. Okey, di bank. Bank pun kata ini kita kategorinya ialah wadiah. Maknanya bank akan simpan duit kita lah. Duit kita dalam bank, bila-bila masa kita boleh pergi ambil simpanan kita ni. Dan simpanan kita dijaga dengan amanah oleh bank. Dia tidak akan berkurang, okey, dan dijaga dengan amanah. Tak boleh bukan macam sistem konvensional, kita simpan barang, dia janji nak bagi imbuhan kepada kita. Okey, simpan RM100, dia kata tahun depan kami akan, kalau kerana kamu simpan di bank kami akan bagi RM110. Maka yang RM10 itu, walaupun dia kata simpan, itu dipanggil sebagai riba. Itu tak boleh dalam Islam. Dalam Islam, kalau kita simpan RM100, maka simpanan itu perlu dijaga, dan apabila tuan dia mahu balik, kena bagi RM100. Tak boleh kita charge. Kecuali lah kita charge untuk upah jaga. Upah jaga boleh lah, upah jaga. Oleh kerana aku ni tak boleh pergi mana dah, kena jaga duit kamu, maka aku nak ambil upah lah. Okay, ambil upah simpan setahun ni, aku nak ambil upah RM5 contohnya. Itu tak apa, kita ambil upah jaga. Okay, bukan kita syaratkan dia kena bayar lebih. Itu dijamin sebagai riba. Okay, jadi diharap semua pelajar faham. Okay, hari ni kita dah belajar 6 daripada jenis muamalah yang diharuskan dalam Islam. Kita dah belajar jual beli, kita dah belajar sewaan, kita dah belajar hibah, kita dah belajar hutang al-qard, kita dah belajar wakaf dan wadiah. Diharap semua pelajar boleh faham. Okey, ada 3 kategori lagi, kita sambung semula. Kita buat dua episod lah untuk video tajuk jenis-jenis muamalah ini. Okey, nanti kita akan sambung semula kepada yang ketiga. Ketiga ialah perkongsian. Kita sambung semula. Hari ini setakat ini saja. Tulis elok dalam buku, fahamkan, okey, agar kita dapat ilmu dan kita boleh amalkan. Gunalah sistem Islam, jangan gunakan sistem konvensional yang ada dosa, terutamanya yang melibatkan riba, judi dan sebagainya. Okey, untuk setakat itu hari ini, terima kasih kerana mendengar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.